لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita mohon pada Allah taala mudah-mudahan salat kita tadi, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kita dah pun sampai kepada penghujung bab, iaitulah bab berkenaan dengan sembahyang yang kita dirikan. Jadi kita sambung kepada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa'lam, dia kata, dan ketahuilah, kata Imamul Haddad, ketahuilah, dia kata, anna ruha jami'il ibadati, bahawasanya roh bagi sekalian ibadat. Tuan-tuan, ibadat yang kita lakukan ada roh. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, amalan yang dilakukan oleh manusia dia mempunyai dua unsur.
Dan tuan, dua-dua unsur ni kita mesti kena sempurnakan dia. Yang pertama adalah unsur zahir. Ni yang pertama. Dan yang kedua adalah unsur batin. Maknanya dalaman kita, hati kita hadir kepada Allah. Apa juga ibadat yang kita lakukan, dia akan ada dua benda ni. Satu hak yang zahir, kemudian yang keduanya adalah yang batin. Tetapi disebut oleh ulama antara dua unsur ini yang perlu diberikan penekanan. Dan maknanya kita kena lebih berikan perhatian adalah soal berkenaan dengan batiniyah, iaitulah hadir hati seseorang bila mana dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya Allah tak tengok pada rupa parah kamu. Allah tidak melihat kepada longgokan harta yang ada pada kamu. Kemudian Allah tak tengok kepada pangkat yang ada pada kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah Ta'ala tengok adalah pada hati-hati kalian dan juga kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh kalian, kata Nabi. Dan kerana itu kata ulama, aspek dalaman, maknanya unsur dalaman yang tu kita kena berikan penekanan berbanding dengan perkara hak yang zahir. Kerana tempat jatuh pandangan Allah Ta'ala kepada manusia adalah ke dalam hati manusia itu. Dan tuan, sebab itu cerita ni rasa dah pernah cerita kat sini. Satu hari bila mana ada satu orang sembahyang dan dia berdekatan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan orang ni dia sembahyang agak cepat, dan dia sembahyang agak cepat sikit. Dan tapi dia sembahyang cepat tu bukanlah makna kata sampai tidak sempurna sembahyang. Dan tuan, ada tak sahabat yang sembahyang laju? Ada. Antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Ibnu Abbas kalau dia sembahyang ada sedikit laju. Dan ni Ibnu Abbas, bila ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu sembahyang agak laju wahai Ibn Abbas? Dan Ibnu Abbas dia kata apa? Dia kata, aku sembahyang agak sedikit laju supaya syaitan tidak ada kesempatan untuk menghasut aku. Supaya syaitan tidak ada kesempatan nak melupakan aku di dalam ibadat sembahyang yang aku lakukan. Dan ni adalah sembahyang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Dan tapi kita kena perhati. Dan ni dalam apa ni, dalam kaedah ilmu Islam. Bila kita baca cerita-cerita yang macam ni, Ibnu Abbas katanya dia sembahyang agak sedikit laju. Dan kita kena perhati, yang sembahyang ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, Ibnu Abbas ni adalah orang yang begitu faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil Ibnu Abbas ni dia sembahyang walaupun laju tetapi tidak sempurna. Kerana sahabat menyatakan Nabi SAW adalah orang yang laju sembahyangnya, ringkas sembahyangnya.
tetapi sangat sempurna pada perlaksanaannya. Dan Nabi kalau dia sembahyang berjemaah dengan para as-sahabah, dan Nabi akan ringkahkan sembahyang tersebut. Tapi sahabat kata, walaupun Nabi sembahyang dengan ringkah, tetapi perlaksanaannya cukup sempurna, kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi satu hari ada orang yang sembahyang laju mana. Sayyidina Umar tengok orang ni, Masya Allah, Sayyidina Umar ni, beliau adalah orang yang begitu berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi SAW kata, kalaulah selepas daripada wafat aku ni, kalaulah ada lagi Nabi, maka yang menjadi Nabi adalah Umar, kata Nabi SAW. Dan Masya Allah, Sayyidina Umar adalah orang yang begitu berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok ni tegah tak tegahnya Sayyidina Umar ni masa dia menjadi khalifah di zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan setiap gubernur yang dilantik, dan mereka tak boleh bermewah-mewah dengan kehidupan mereka. Dan bukan setakat gubernur tu, isteri kepada gubernur pun tak boleh bermewah-mewah, tak boleh. Dan Sayyidina Umar larang benda ni. Dan pasal apa? Kerana bagi Sayyidina Umar, bila mana seseorang dia dah menjadi ketua, maka hendaklah dia menjadi khaddam ataupun dia berkhidmat kepada rakyat yang di bawah dia. Dan ni polisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan banyak lagi kalau kita nak cerita, ketegasan Sayyidina Umar ni, dan orang takut dengan Sayyidina Umar, masya-Allah. Dan Nabi SAW kata, daripada kalangan sahabat-sahabat aku, kata Nabi, yang paling sedikit kawannya adalah Umar, kata Nabi SAW. Dan pasal apa Sayyidina Umar ni dia tak ramai kawan. Dan Sayyidina Umar ni dia tak ramai kawan kerana dia berpegang sungguh dengan agama Allah. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Umar ni macam dalam cerita yang kita nak cerita ni, Umar tak boleh tengok tuan-tuan, orang ni bila dia buat perkara tu tidak sesuai dengan apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah, ni Sayyidina Umar, sehingga kan Sayyidina Umar ni Nabi sebut, macam kita kata tadi, kalau ada Nabi lagi lah selepas wafat Rasulullah, maka yang akan menjadi Nabi adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Dan jadi orang ni sembahyang berdekatan dengan Sayyidina Umar. Tuan-tuan, dia sembahyang agak sedikit laju. Bila dia sembahyang macam tu, lepas-lepas sembahyang, Sayyidina Umar panggil dia. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, aku nak kamu ulang balik sembahyang kamu. Pasal apa yang kamu sembahyang laju sangat ni? Pasal apa sembahyang macam ni? Sembahyang bagi elok, bagi tertib, hadirkan hati dengan Allah Ta'ala. Sembahyang macam tu. Dan tuan, orang ni pun dia laksanakan sembahyang sebagaimana yang Sayyidina Umar perintahkan. Dan tuan, maka dia pun sembahyang elok, dia sembahyang tak laju macam mula-mula tadi ni. Dan tuan, lepas sembahyang, Sayyidina Umar tanya dengan orang ni, lah aku nak tanya, sembahyang pertama dengan sembahyang yang kedua, mana yang lebih elok? Mana yang kamu rasa lebih cantik lagi? Tuan, jawab orang yang dirikan sembahyang ni, wahai Umar, aku tak berani untuk berbohong kepada kamu, wahai Umar. Antara dua sembahyang ni,
sembahyang pada aku. Sembahyang yang paling baik adalah sembahyang yang pertama, yakni yang mula-mula aku buat, berbanding dengan sembahyang yang kedua aku buat. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya, pasal apa sembahyang yang mula-mula lebih baik daripada sembahyang yang kedua? Tuan-tuan, jawab orang ni, jawab sahabat ni, wahai Umar, aku sembahyang yang kali kedua, yang masa kau suruh tu, aku sembahyang memang elok, aku sembahyang dengan tertib. Tetapi wahai Umar, aku sembahyang bukan kerana Allah, aku sembahyang adalah kerana aku takutkan engkau wahai Umar. Tetapi sembahyang yang pertama, walaupun nampak macam lebih kurang wahai Umar, tetapi aku lakukan sembahyang tersebut adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan maka sahabat ni kata, Pak Umar, sembahyang yang pertama lagi elok daripada sembahyang yang kedua. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana sembahyang yang pertama yang dilakukan oleh sahabat ni lebih hadir hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullah taala, wa'lam, dan ketahuilah, anna ruha jami'il ibadati, bahawasanya roh bagi semua ibadat. Tuan-tuan, jadi kita kena hidupkan amalan kita. Bila mana orang tu sembahyang, jangan sekadar perbuatan zahir saja. Tuan-tuan, bila mana ibadat yang kita lakukan tidak ada roh, ini yang menyebabkan ibadat itu tidak memberikan kesan dalam kehidupan seseorang. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia sebut berkenaan dengan sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Tuan-tuan, ni bagi orang yang sembahyang. Sesungguhnya sembahyang yang kamu dirikan itu dapat mencegah diri kamu daripada perkara fahsya dan juga mungkar kepada Allah. Tuan-tuan, tiba-tiba ada orang yang dia sembahyang buat dosa macam biasa. Tuan-tuan, ada orang yang dia sembahyang tapi mengumpat orang pun banyak juga. Tuan-tuan, ada orang yang dia mendirikan sembahyang, dalam masa yang sama dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seolah-olah macam orang yang tidak mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, ni dalam bab sembahyang. Dalam bab puasa, Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu juga berpuasa. Tuan-tuan, puasa ni tujuan dia untuk apa? Tuan-tuan, kita Ramadan dah berapa kali ya? Nah, ni tak lama lagi ni, lebih kurang lah dalam 2-3 bulan, lebih kurang macam tu, 3 bulan setengah, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, insya-Allah kalau ada umur lagi, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan sekali lagi. Tuan-tuan, Ramadan ni untuk apa? Allah Ta'ala kata, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kamu jalani itu, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, tapi bila mai bulan Ramadan, masa tu berlaku pembaziran. Tuan-tuan, masa bulan puasa berlaku pembaziran. Dia pergi ke bazar. Tuan-tuan, ni bukannya kempen tak boleh pergi bazar, bukan macam tu. Tuan-tuan, tapi dia pergi bazar ni, Masya Allah, tuan-tuan, ayak saja pun sampai 2-3 jenis ayak. Kemudian makanan 6-7 jenis, semua dia nak makan. Tuan-tuan,
disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan maqasidus saum, berkenaan dengan maksud daripada puasa yang dijalani oleh manusia. Tuan-tuan, pasal apa yang kita berpuasa ni? Tuan-tuan, kita berpuasa kerana kita nak kekang kita punya hawa nafsu. Tuan-tuan, kita berpuasa adalah kerana kita nak kurangkan kita punya hawa nafsu. Tuan-tuan, tapi bila pergi bazar, dia layan hawa nafsu dia. Ya? Makan ni, dia sampai kerah perut. Perut sampai kerah dan bayang tengok. Ya? Tu yang jadi lagu mana? Bila dia solat tarawih buat 8 rakaat. Buat 8. Lepas itu bila orang tanya dah, buat 8 lah. Nah, dia pun cerita, 8 kan sunnah Nabi, dia kata. Itu dia. Tuan-tuan, akhirnya salat tarawih kita, akhirnya bacaan Quran kita, bangun malam kita pada bulan Ramadan tidak membantu kita untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dia nak malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tuan. Lagilah kalau ada orang yang habaq dengan dia. Kena pula yang habaq tu ustaz-ustaz ni pula habaq. Saya duk rasa malam ni macam malam Lailatul Qadar malam ni. Tuan-tuan, nanti akan penuh Masjid Bukhari sampai kat tangga. Insya-Allah. Ya. Tuan-tuan, tapi ibadat yang kita lakukan langsung tidak ada roh. Tuan-tuan, malam Lailatul Qadar dia disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasal apa? Disebut oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, disembunyikan malam Lailatul Qadar adalah kerana nak suruh supaya umat ini menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dan kalau kita tahulah apa ni malam Lailatul Qadar tu malam 27 pisainya. Dan rasa-rasanya satu Ramadan dia buat biasa kan. No, 2 Ramadan dia buat biasa saja. Dan yang penuh malam 27 Ramadan. Dan saya ingat lagi masa belajar dululah di Mesir dulu. Tuan-tuan, di Mesir ni tak tahulah lah ni. Tak tahulah lah ni. Yang saya cerita ni 15 tahun, 16 tahun yang dulu. Lah tak tahu macam mana. Tuan-tuan, di satu masjid di kota Kahira. Nama masjid ni Masjid Amru Ibnul As. Tuan-tuan, masjid ni masjid sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, masjid ni akan penuh pada bulan Ramadan, iaitu pada malam 27 Ramadan. Penuh orang. Mula daripada Zuhur lagi, dah penuh lah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana rakyat Mesir mereka berkeyakinan bahawa malam 27 Ramadan itulah adalah malam Lailatul Qadar, maka orang penuh pada malam itu. Masya-Allah. Dan itu bab berkenaan dengan puasa. Dan kemudian haji dan juga umrah yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, man hajja lam yarfus wa lam yafsuq, kata Nabi. Siapa-siapa yang menunaikan haji dan dia meninggalkan perbuatan dosa kepada Allah dan dia tak bercakap dengan percakapan yang tidak elok, dan orang ni kata Nabi SAW, faraja'a kayaumin waladathu ummuh, dia akan balik seperti dia baru dilahirkan daripada perut ibu dia. Masya Allah. Dan tapi saya pernah nampak ni dululah. Dulu. Masa saya kecil-kecil dulu ni. Ada satu orang kampung saya. Dia pergi haji. Masya Allah, pergi haji. Tapi elok tuan-tuan.
balik-balik pada haji, dia duduk bawa pokok main dam haji. Pasal dia dah haji lah, main dam haji. Dia main dam haji, orang duk azan ni. Dan tuan duk lepak situ, main dam haji. Orang azan ni. Dan tuan, sepatutnya orang yang telah diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya dia akan jadi orang yang lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pasal apa sembahyang kita tak cegah diri kita daripada mungkar? Tuan-tuan, pasal apa puasa kita yang kita jalani pada bulan Ramadan ni tidak mengekang hawa nafsu kita? Tuan-tuan, pasal apa kita berulang-alik pergi ke tanah suci, tetapi kita masih lagi tidak menyambut seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dekat dalam bah ni, kalau pi umrah ke pi haji, tuan-tuan, dia ada apa? Labbaik Allahumma labbaik. Tuan-tuan, ni nama dia adalah lafaz talbiyah. Tuan-tuan, lafaz talbiyah ni apa maksud dia? Tuan-tuan, maksud dia, ya Allah, aku datang kepada Engkau, ya Allah. Aku menyahut akan segala seruan Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, tapi bila dia balik daripada Mekah, dia tak menyahut pun seruan-seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dia tidak menambah baik lagi ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pasal apa benda-benda ni berlaku? Tuan-tuan, kerana ibadat yang dia lakukan dengan tidak ada ruh. Maknanya amalan tersebut hanya satu amalan, tetapi dia tidak memberikan kesan apa-apa dalam diri orang yang melakukannya. Dan pasal apa? Kerana dia tidak menghadirkan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, wa ma'naha, dan maknanya, innama huwal huduru ma'allahi fiha. Maksud mempunyai roh pada ibadat yang dia lakukan itu, adapun dia kata huwal hudur, dia itu hadir ma'allahi fiha, dia hadir beserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadat yang dia lakukan kepada Allah. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia sebut, hendaklah ada di dalam ibadat yang dilakukan oleh seseorang. Tuan-tuan, nak kena ada benda ni. Nah, apa dia? Kena ada dalam ibadat yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama sekali, dia memandang kepada haibatullah. Dia memandang kepada kehaibatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia kena ada khusyuk billah. Dia kena menundukkan hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dia kena ada ta'ziman lillah. Dia kena ada perasaan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak ada benda-benda ni dalam ibadat kita, Imam Ghazali kata ini adalah ibadat yang mati, kata Imam Ghazali. Dan mati ibadat ni. Dan maknanya apa? Kosong. Dia tidak ada apa-apa, dia tidak ada ruh, kerana orang ni hanya dia melakukan perkara-perkara zahiriah tanpa dia menghadirkan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata, kerana tu ulama sebut, ulama kata, antaranya yang disebut di dalam kitab Tazkiratul Ghaflah fi bayanin asraris salat. Dan disebutkan oleh ulama, selama ni kamu qiyam, bila pula kamu nak serahkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Selama kamu rukuk,
Bila pula hati kamu nak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama kamu duk bersujud di dalam sembahyang kamu, bila pula kamu nak menghinakan diri kamu pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan kita bertakbiratul ihram, ulama kata bila pula hati kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu ibadat yang kita lakukan kena hadir hati kita di dalam ibadat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, faman khalat ibadatuhu anil hudur, siapa-siapa dia yang sunyi ibadat dia daripada hadir hati dia dengan Allah. Tuan-tuan, dia beribadat tetapi hati tidak hadir dengan Allah. Tuan-tuan, ulama kata ibadat yang kita lakukan itu dia akan memberi kesan di dalam tingkah laku kehidupan seseorang. Tuan-tuan, kalaulah dia ahli salat, kalau dia adalah orang yang ahli sembahyang, tuan-tuan, pasti dia akan dapat elak diri dia daripada segala fahsya dan juga mungkar pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sudah pasti dia akan jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang orang yang sembahyang ni, contoh dia bawa motor ke, dia bawa kereta ke, tuan-tuan, dia tengah duk bawa apa ni belaga dengan kereta orang. Tuan-tuan, maksud saya belaga ni, dia bukannya kena, dia tak kena. Kadang-kadang orang tu dia salah masuk jalan. Tuan-tuan, dia pun jalan pada jalan yang sama tu. Tuan-tuan, tak kena pun. Belaga dia bertemu macam tu lah, tak kena pun. Tuan-tuan, dia dengan kopiah putih baru balik masjid. Tuan-tuan, dia turun tingkap, dia kata hang buta. No, padahal tadi baru ya tadi Allahu Akbar, baru je kata inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan tuan, baru je tadi ihdinas siratal mustaqim, baru ya. Dan tuan, baru je dia sebut subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baru ya. Dan tuan, baru je dia memanjangkan tangan dia kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah. Tiba-tiba turun daripada masjid, bawa turun tingkap, pergi kata ke orang buta apa, nak mampu ya. Contoh. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, pasal apa berlaku benda ni? Ulama bincang benda ni. Tuan-tuan, pasal apa berlaku macam ni? Dia ibadat dengan Allah, tetapi masih melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Tuan-tuan, sebab ni kerana dia tidak menghadirkan hati dia kepada Allah ketika mana dia beribadat kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Haddad, siapa-siapa yang sunyi ibadatnya daripada hadir dengan Allah, fa ibadatuhu habaun mansur, maka ibadatnya itu habaun mansur. Dia ibarat benda yang sia-sia dan seperti pepasir yang berterbangan. Tuan-tuan, maknanya tak ada apa-apa habuan yang boleh kepada dia. Dan sebab itu, Nabi SAW sebut kepada orang yang berpuasa. Tuan-tuan, Masya Allah, bila kita boleh masuk dalam bulan Ramadan ni, dia adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, setengah daripada sahabat Nabi SAW, mereka minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak engkau minta dengan Allah supaya tiap-tiap hari 24 jam adalah bulan-bulan dan hari-hari dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan,
Sahabat ni minta tuan-tuan supaya hari-hari ni adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Punyalah tuan-tuan mulianya bulan Ramadan ni, dan dia tidak terdapat pada bulan-bulan hak yang lain, tuan-tuan. Tetapi Masya Allah tabarakallah, walaupun dia berpuasa, walaupun dia duduk di dalam bulan yang mulia tu, tidak dapat memuliakan diri dia. Dia tak dapat habuan apa-apa. Akhirnya kata Nabi SAW, kam min saim, kata Nabi, berapa ramai orang-orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada apa-apa bagi dia, illal ju'u wal 'athish, melainkan yang dia dapat hanyalah lapar dan juga dahaga, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa dia tak mulia? Pasal apa dia tak jadi orang yang bertakwa dengan Allah? Tuan-tuan, kerana hati dia sunyi daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca cepatlah perhabis tajuk ni malam ni. Minggu depan kita boleh masuk tajuk hak yang baru insya-Allah. Kemudian Imam Al-Haddad kata lagi, wa mathalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatihi. Tuan-tuan tengok Imam Al-Haddad kata, diperumpamakan orang yang tidak hadir hatinya beserta Allah Ta'ala fi ibadatihi, di dalam ibadat yang dia lakukan kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang macam ni macam apa orang ni? Masalul ladzi yuhdi ila malikin azim, dia seperti orang yang menghadiahkan sesuatu kepada seorang raja, tetapi wasifatan mayyitatan, tetapi hadiah tersebut di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Tuan-tuan, ibarat macam ni Imam Al-Haddad kata, kotak apa ni, kotak hadiah ni kita bawa, kemudian kita bagi kepada raja. Tuan-tuan, raja buka, tengok-tengok tak ada apa. Tuan-tuan, patutnya bila ada kotak hadiah, dalam tu adalah isi dia. Walaupun benda tu benda yang paling kurang sekalipun. Tuan-tuan, tapi bila bagi hadiah, buka-buka kotak kosong, tak ada apa. Tuan-tuan, agak-agak macam mana dengan raja ni? Apa perasaan raja tu? Tuan-tuan, Imam Al-Haddad kata lagi, au sunduqan farigha, ataupun kamu berikan kepada dia satu sunduk, satu bekas, tetapi bekas itu farigha, dia adalah bekas yang kosong. Tuan-tuan, maka kata Imam Al-Haddad, fama ajdaruhu bil uqubah, maka orang ni akan segera mendapat hukuman daripada raja tersebut. Dan kita pernah tengoklah cerita apa ni, Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dan benda ni berlaku kat negeri saya. Kan, insya-Allah. Tuan-tuan, apa yang jadi kes ni sampai dia nak bunuh kawan ni? Tuan-tuan, hanya kerana sebiji nangka. Dan nangka tu dia toreh sikit, ambil sebiji, beberapa kawan ni duk mengidam. Dah nak mengandung, mengidam. Tuan-tuan, dia makan seulah ya, bukan banyak pun. Tapi dalam undang-undang raja, tak boleh orang lain sentuh dulu makanan tu, melainkan disentuh terlebih dahulu oleh raja. Tuan-tuan, jadi pada raja apa dia? Benda tu dah orang lain rasa dulu. Pada dia, benda ni adalah benda bekas. Benda ni benda second hand. Tuan-tuan, benda ni adalah benda yang telah dirasa oleh orang lain. Tuan-tuan, Sultan marah kerana tu. Maka Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala kata apa? Kamu bawa hadiah kepada raja, kemudian raja buka hadiah tu, tengok tak ada apa dalam tu. Kemudian kamu bawa pula satu bekas, dan bekas itu kosong daripada apa-apa. Tuan-tuan, maka orang tu kata Imam Al-Haddad, dia akan cepat dihukum oleh raja tu.
wa hirmanil mathubah, dan dia akan terhalang daripada mendapat kebaikan daripada raja tersebut. Kerana apa? Raja itu telah pun murka kepada dia. Tuan-tuan, macam itulah perumpamaan orang yang beribadat kepada Allah, bila mana hati dia tidak hadir pada sisi Allah Subhanahu wa taala, bila mana hati dia tidak berserta dengan Allah dalam ibadat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bila mana perkara-perkara yang sepatutnya ada di dalam ibadat dia tadi. Dan tadi kita sebut, bila dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena ada apa dia? Haibatullah. Dia kena rasa haibah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kena ada ta'ziman lillah. Dia kena membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kena khusyu'an lillah. Dia kena tundukkan hati dengan Allah. Dan Imam Ghazali kata, tiba-tiba perasaan ni dia tak dapat nak hadirkan. Tuan-tuan, tak ada perasaan itu di dalam hati dia. Tuan-tuan, apa kata Imam Ghazali rahimahullah? Apa komen Imam Ghazali pada orang yang macam ni? Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, ketahuilah, sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat jauh daripada memandang kehaibatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ataupun boleh kita kata orang ni hati dia telah pun berpenyakit. Tuan-tuan, masya-Allah, orang yang hati dia ada penyakit ini, dia tak perasan yang dia telah pun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu taala. Dan saya nakalkan, saya pindahkan perkataan Imam Fathul Musili ini, perkataan dia ada di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Al-Imam Jamaluddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Dan kata Imam Fathul Musili, bila mana seseorang hati dia diturunkan penyakit oleh Allah. Dan Imam Fathul Musili sebelum tu dia sebut, hati ini dia berpenyakit antaranya bila mana hati itu terhalang daripada dimasuki dengan ayat-ayat Allah, daripada hadis-hadis Nabi, daripada perkataan ulama, dan juga ilmu Allah Ta'ala. Tuan-tuan, terhalang daripada masuk dalam hati. Fanazalal marad, maka Allah turunkan penyakit dalam hati dia. Tuan-tuan, lalu diterangkan oleh Imam Fathul Musili bagaimana keadaan orang yang hati dia sakit. Tuan-tuan, Imam Fathul Musili kata, dia akan jadi orang yang tak sedar bila mana dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia seronok dan seronok, terus seronok dengan dosa yang dia lakukan pada Allah. Sukar bagi orang yang macam ni nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia beza dengan orang yang dekat kepada Allah, yang kadang-kadang dia juga boleh melakukan dosa kepada Allah, tetapi setelah dia buat dosa itu, dia segera akan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi beza dengan orang yang hati dia sakit. Dia tak perasan dia buat dosa, malah kalau dia buat dosa pun dia seronok dalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana hati itu berpenyakit, maka ibadat yang dia lakukan dia tak dapat dan dia gagal untuk dia membesarkan Allah, menghadirkan Allah di dalam ibadat yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan kita doa dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibadat yang kita lakukan itu dengan takzim pada Allah, dengan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itu bila kita nak buat sesuatu ibadat, dan sebab itu hadis ni besar kedudukan dia. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Hadis ini 1/3 kepada agama. Tentang apa dia? Innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita nak beribadat kepada Allah ni, balik semula kepada niat kita. Aku buat ni adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala, hadirkan hati kita ke hadirat Allah. Mudah-mudahan ibadat yang kita lakukan mempunyai roh dan memberi kesan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi cukup setakat itu. Minggu depan kita akan masuk kepada bab yang baru. Tentang bab apa? Ada 2 benda. Bab baru ni, pertama bab berkenaan dengan salat berjemaah. Yang keduanya adalah masa-masa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan baca pada minggu hadapan, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.